start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel the town, in city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Saya akan bentangkan tentang pengenalan pengurusan dan pentadbiran tadika yang berkualiti. Pengenalan dia ialah tadika merupakan salah satu tempat pengajaran bagi seorang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Dengan adanya sistem pengurusan dan pentadbiran yang cekap, sesebuah tadika itu akan berjaya mengeluarkan seorang kanak-kanak yang berilmu serta berkepribadian mulia. Pengurusan yang berkesan adalah dengan melaksanakan perancangan secara efektif dan tersusun. Ekosistem kanak-kanak juga merupakan faktor keberkesanan sesebuah tadika. Akhir sekali, tadika haruslah mempunyai teori pengurusan yang teratur supaya dapat bergerak maju selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Khadijah binti Muhammad Faizal dari kelas 2H. Saya ingin menerangkan tentang etika perguruan. Untuk etika perguruan, dalam Islam, etika ialah tingkah laku yang baik yang dituntut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk definisi etika perguruan, set tingkah laku dan tanggungjawab guru terhadap rakan sekerja, tanggungjawab guru terhadap pelajar, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa pelajar dan masyarakat serta negara. Guru memiliki koetikanya sendiri demi memartabatkan profesi guruannya. Seterusnya, fungsi etika profesional ialah pedoman, pencegahan dan disiplin memelihara maruah profesi dan mengelakkan berlakunya konflik. Untuk seterusnya, tata susila kod etika. Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Dan yang ketiga, tanggungjawab terhadap rakan sekerja. Yang keempat, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Untuk prinsip etika bekerja, yang pertama, perlakuan yang baik. Guru mestilah menunjukkan contoh kepada kanak-kanak. Yang kedua, beradab dan adil dengan semua kanak-kanak. Okey, seterusnya memperkuatakan dengan apa yang telah dijanjikan kepada kanak-kanak. Seterusnya ialah alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Bermain boleh didefinisikan sebagai cara kanak-kanak belajar tanpa diajari oleh orang dewasa melalui pengembaraan dan pengalaman yang melibatkan pertumbuhan emosi, sosial, fizikal dan kognitif mereka. Oleh itu, terdapat beberapa alat permainan yang mampu menyokong perkembangan kanak-kanak, antaranya blok kayu dan mainan binaan ataupun Lego. Permainan blok dipercayai dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan. Seterusnya, mainan kanak-kanak susun gambar dan mainan menyelesaikan masalah ataupun lebih dikenali sebagai jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle atau susun gambar sama seperti permainan blok Lego, turut menyokong perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai cara. Semasa kanak-kanak menyelesaikan game susun gambar tersebut, mereka sebenarnya sedang menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah, koordinasi tangan dan mata, kemahiran motor halus dan pengencaman bentuk dan ingatan. Seterusnya, Play-Doh, slime dan bola. Aktiviti ini melibatkan penggunaan kedua-dua belah tangan. Ia meningkatkan koordinasi antara tangan serta mata dan kemahiran lain seperti menggenggam dan memegang. Akhir sekali, berbasikal, kasut roda dan skipping rope merupakan aktiviti fizikal yang merangsang pembebasan dopamin, iaitu bahan kimia yang berfungsi membantu meningkatkan mood kanak-kanak tersebut. Anda juga boleh memberikan anak tali skipping yang dapat meningkatkan koordinasi, keseimbangan dan deria irama atau gelung hula untuk meningkatkan fleksibiliti, koordinasi
dan kekuatan teras. Merancang ruang pembelajaran memerlukan perancangan yang rapi. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran dan persekitaran prasekolah perlu diberi perhatian yang lebih mendalam. Kesemua ruang pembelajaran di dalam ataupun di luar sekolah perlu disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan. Keadaan itu melambangkan keperluan pengajaran prasekolah itu. Ruang pembelajaran tersebut mestilah bersih, tidak terlalu sempit oleh pelbagai perabot, pencahayaan yang cukup dan pengudaraan yang baik. Aspek ini sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya aspek ini tidak diambil kira, ia akan mendatangkan ketidakselesaan kepada guru dan kanak-kanak. Secara tidak langsung, objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Terdapat 5 ruang dalam prasekolah iaitu ruang belajar, ruang makan, ruang bilik air, ruang membaca dan juga ruang bermain. Ruang-ruang ini sangat penting dalam sesebuah prasekolah kerana dengan adanya ruang-ruang ini, kanak-kanak dapat melihat dengan lebih jelas tentang pilihan ruang untuk menjalankan aktiviti tertentu. Ruang yang pertama ialah ruang belajar. Ruang belajar ini merupakan ruang utama di prasekolah. Di sinilah murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran membaca dan menulis mereka. Seterusnya pula ialah ruang membaca. Ruang ini memerlukan keadaan yang senyap supaya kanak-kanak dapat menumpukan perhatian mereka tanpa gangguan, supaya dapat melahirkan sifat rajin membaca dalam diri kanak-kanak. Yang ketiga pula ialah ruang makan. Membolehkan murid makan di tempat yang disediakan, dapat membimbing murid cara menghidang makanan dan minuman. Yang keempat, ruang bilik air. Ruang ini berfungsi untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak di samping memudahkan pembantu prasekolah menguruskan kanak-kanak. Dapat melatih murid mengamalkan kebersihan diri dengan betul, melatih murid untuk menggunakan air secara berhemah, dan yang akhir sekali ialah ruang bermain. Membolehkan kanak-kanak menjalankan aktiviti mereka sendiri, memudahkan kanak-kanak berinteraksi dan berkomunikasi dengan kawan-kawan dengan lebih mesra. Seterusnya ialah peranan guru dalam memastikan keselamatan. Sini terdapat beberapa peranan guru memastikan dalam keselamatan di ruang sekolah. Antaranya pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti sentiasa mengingatkan kanak-kanak agar berhati-hati semasa berada di kawasan sekolah dan di luar sekolah, supaya dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Selain itu, guru berbincang dalam setiap kelas dan setiap program dalam menerapkan kesedaran dan keselamatan di sekolah. Ingatkan kanak-kanak untuk memahami cara melindungi diri mereka apabila berhadapan dengan bahaya. Seterusnya, luar bilik darjah. Guru hendaklah bertanggungjawab memastikan keselamatan kanak-kanak ketika aktiviti di luar bilik darjah, dan guru juga perlu membantu kanak-kanak semasa dan selepas waktu persekolahan. Dengan itu, tindakan segera sebarang perubahan yang berlaku, guru perlu mengambil tindakan segera. Hal ini kerana dapat memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Di samping itu, disiplin. Guru perlu sentiasa menegur kanak-kanak yang membuat kesalahan atau kelakuan yang tidak sepatutnya. Semua guru adalah guru disiplin. Kesimpulannya, persekitaran sekolah. Guru mesti memastikan persekitaran pembelajaran kondusif. Contohnya, meletakkan tanda-tanda amaran pada tempat-tempat yang membahaya, seperti tangga, lantai licin dan sebagainya. Seterusnya ialah merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pemakanan yang baik adalah penting untuk semua peringkat umur, terutama untuk bayi, anak-anak kecil dan kanak-kanak bertatih, kerana mereka memerlukan pelbagai vitamin dan mineral yang seimbang untuk membantu
tubuh dan minda mereka berkembang serta menjadi matang. Oleh itu, kita perlulah merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak dengan baik. Kita disarankan menggunakan sajian sihat Malaysia dan terapkan prinsip suku-suku separuh untuk hidangan yang seimbang. Berikut merupakan contoh pelan hidangan untuk kanak-kanak. Kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun memerlukan 1000 kalori sehari. Sebagai contoh, bagi sarapan, kanak-kanak disarankan untuk mengambil 2 hingga 4 sudu makan biji rin dan setengah gelas air. Manakala untuk snack pagi, 1 hingga 2 keping biskut dan setengah gelas susu. Bagi makan tengah hari pula, 2 hingga 5 sudu makan nasi, 2 hingga 4 sudu makan sayuran, 4 sudu sup ayam, 1 biji pisang kecil dan 1 gelas air. Bagi minum petang pula, setengah biji apel yang sederhana, 1 hingga 2 sudu makan yogurt dan 1 gelas air. Bagi makan malam, 2 hingga 5 sudu makan nasi, 2 hingga 4 sudu makan sayur, 4 sudu makan ikan yang dimasak kicap dan 1 gelas air. Manakala bagi lewat malam pula, 1 gelas susu. Seterusnya, kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun juga memerlukan sebanyak 1000 kalori sehari. Ini merupakan contoh pelan pemakanan. Sebagai contoh, kanak-kanak disarankan untuk mengambil sarapan iaitu 1,5 hingga 2 keping roti, 1 sudu teh jam dan 1 gelas susu. Manakala bagi snack pagi, 2 hingga 3 keping biskut, setengah hingga 1 potong betik dan 1 gelas air. Untuk makan tengah hari pula, 5 hingga 10 sudu makan nasi, 2 hingga 4 sudu sayur, 4 sudu makan ikan masak masam manis, 1 potong temikai dan 1 gelas air. Manakala untuk minum petang, setengah hingga 1 roti ban, 1 gelas susu. Bagi makan malam pula, 5 hingga 10 sudu makan nasi, 2 hingga 4 sudu makan sayur, 4 sudu makan ayam masak kuning, setengah biji apel yang saiz sederhana, seterusnya dan 1 gelas air. Bagi lewat malam pula, hanya 1 gelas susu. Untuk dia pula, kesimpulannya pengurus tadika perlulah lebih berkomitmen untuk memastikan pengurusan berjalan dengan baik. Hal ini kerana pengurusan yang baik boleh menarik minat ibu dan bapa kanak-kanak untuk belajar di tadika tersebut. Dengan adanya kemudahan yang lengkap dari segi keselamatan, keselesaan, boleh meyakinkan lagi ibu bapa. Pengurusan tadika perlulah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Akhir sekali, pengurus ataupun guru-guru perlu bekerjasama jika berlakunya masalah dengan mengadakan mesyuarat dengan semua pihak yang terlibat. Contohnya, ibu bapa, guru-guru. Hal ini dikatakan demikian kerana ia akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara mereka. Yeah, Bobby Valentino.